Okey, alhamdulillah, saya minta maaf ni tak ada teknologi ke internet ke apa komputer saya wallahu alam, tapi saya minta maaf, ini benda-benda yang tak dapat dielakkan insya-Allah. Okey ya, saya sambung sebelum minta maaf. Ini kita cerita hadis introduction ni insya-Allah ya. Yang sambungannya hadis ni, barang siapa yang mempermudahkan bagi orang susah, nescaya Allah akan mempermudahkan baginya di dunia dan akhirat. Jadi barang siapa yang menutup keaiban seorang muslim, nescaya Allah akan menutup keaiban di dunia dan akhirat. Jadi kita tengok ya, kita mudahkan orang daripada susah, Allah akan mudahkan kita insya-Allah di akhirat. Kita tak nampak ni kerana kita rasa kalau kita nak, ramai orang mungkin fikir nak buat kerja-kerja ni nak dapat balasan kat dunia. Saya rasa itu balasan yang sementara. Kita mintalah balasan akhirat, balasan yang kekal abadi insya-Allah ya. Dan satu lagi, barang siapa menutup keaiban seorang muslim, saya Allah akan menutup keaiban dunia dan akhirat. Jadi penting juga untuk peringatan untuk saya, untuk kita yang merawat, untuk kita yang jadi doktor, nurse sebagainya, kita jangan buka aib, jangan cerita pada orang lain. Itu benda-benda penting. Itu insya-Allah Allah akan tutup aib kita akhirat nanti insya-Allah. So, jangan pergi cerita ni aku rawat ni itu tak boleh. Itu minta dihindarkan insya-Allah. Jangan cerita orang ni macam mana dia keadaan dia macam mana, itu benda ni jangan ceritalah ya. Tapi untuk jadi pengajaran boleh, jangan cerita orang. Kita akan cerita kesnya, tak cerita orang ya. Next, Allah sentiasa bersedia menolong hamba-Nya selagi mana dia suka menolong saudaranya. Hebat masya-Allah. Ya, kita yang suka tolong orang, bantu orang, sembuhkan dia, bantu dia, ruqyah dia, insya-Allah ni benda-benda Allah akan tolong kita insya-Allah. Intan surullah yang surukum mistabit aqdamakum, itu dalam Quran. Jadi kita sebut maksudnya kalau kita tolong orang, Allah akan tolong kita insya-Allah. Dan kita menghadapi apa masalah pun ya. Dan barang siapa yang melalui satu jalan menuju menuntut ilmu, saya Allah akan memudahkan baginya satu jalan menuju ke syurga. Saya ambil apa yang kita buat hari ini insya-Allah, ini adalah jalan untuk menuntut ilmu tuan dan puan. Sebab saya nak sangat kalau boleh perawat Islam ataupun doktor, dia kena faham ilmu ni dua-dua ya. Kalau doktor pun dia kena ada ilmu ni. Dan kita sedih sebab ramai akhir ni kalau kita tengok perawat ni, dia tahu baca dan dia tak tahu dari segi medicalnya, tak tahu apa yang berlaku di sebalik apa yang dia tengah buat tu. Jadi kita tengok nanti dia akan rawat blur gitu dah, tak berapa clear ya. Dia rawat tu ikut je apa yang tok guru suruh tu dia buat, tapi dia tak nak memahami, tak nak belajar, mendalami ataupun mengkaji benda-benda tu ya. Kena kaji ya benda-benda ni kan. Dan doktor pun kena juga, dia sebaliknya doktor pun dia kena juga tahu ada kes-kes yang tak boleh buat, tak boleh rawat dengan medical things and new things dengan drug dan sebagainya. Dia kena ada juga dan kena yakin bahawa wujudnya jin dan sebagainya. Itu benda-benda yang kita tengok ya. Jadi saya rasa program kita memang saya cadang istiqamah, cuba nak istiqamah tiap minggu ni, dan kadang suka macam mana pun kita try buat untuk saya harap jadi ilmu yang bermanfaat nanti. Dan alhamdulillah kita boleh boleh record sekarang ni, tak macam dulu. Susah dulu kan nak kena catat, pergi kuliah nak catat. Sekarang tak payah, kita akan record. Kalau nak tengok balik nanti kita tengok balik, buka balik YouTube sebagainya, kita akan jumpa balik apa yang kita bincang hari ini insya-Allah ya. Sebenarnya hadis berkata suatu kaum, Nabi sambung lagi, sesuatu kaum tidak berkumpul di salah sebuah rumah Allah itu masjid sampai mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya bersama mereka, melainkan suasana ketenangan akan turun ke atas mereka, rahmat akan meliputi mereka dan mereka akan ditengok daripada mereka, dan Allah akan menjemput perihal mereka kepada orang yang berada di sisinya di kalangan para malaikat. Masya-Allah. Ini siapa yang pergi masjid, saya lagi masjid pun tak boleh, tapi hadis ini sebut direct kalau kita baca kitab-kitab Allah ataupun pengajian ilmu Allah ni dekat masjid, di rumah Allah, Baitullah, maka Allah akan kurniakan ketenangan sangat hebat. Jadi barang siapa yang terlambat amalannya, nescaya nasab kita tidak mampu mempercepatkan. Jadi itu benda-benda yang hari ini panjang tapi banyak akibat untuk kita yang ikut program hari ini insya-Allah ya. Okey, hadis itu seterusnya, slide seterusnya. Jadi kalau tengok susah nak buat definition sikit ni, obstetric gynecology ni istilah yang itu sebab kadang-kadang saya jadi nak kena tekankan juga banyak orang guna ONG. Kalau kita tengok short form dia, obstetric and gynecology. Jadi pernah saya bagi ceramah satu program. Ada juga yang pengacara tak perasan, dia tengok saya punya profil tu ONG tu, saya pernah kerja kat jabatan ONG, Hospital Seremban dulu. Dia sebut pernah kerja di jabatan oil and gas. Oil and gas pun boleh ONG ni. Jadi sebenarnya dia kena obstetric dan gynecology ya. Jadi kalau obstetric ni sebenarnya dari istilah Melayunya dia suka translate obstetric je, tapi saya suka guna istilah perbidanan ya, berkaitan dengan bersalin ya, berkaitan dengan ibu hamil dan bersalin. Itu obstetric. Gynecology cabang ilmu perubatan yang berkaitan dengan penyakit-penyakit wanita ya, gynecology penyakit-penyakit wanita ya, khususnya berkaitan dengan organ seks dan salur kencing. Itu maksud definisi kita lah ya. Jadi kenapa tajuk ni penting? Ya, kita tengok sebenarnya dia punya coverage, walaupun hari ini kita akan bincang obstetrik saja, tapi sangat penting obstetrik ni. Kita macam tak tahu dia obstetrik ni. Dan kita anggap benda ni biasa. Sebabnya obstetrik ni benda yang berlaku hari-hari. Ya. Kalau tuan-tuan tengok ya, penjagaan ibu hamil ni kita tengok daripada dia mula mengandung sampai dia bersalin dan lepas tu 6 bulan lagi lepas bersalin. Masih di bawah bidang obstetrik.
Jadi itu termasuklah kes-kes meroyan ataupun postpartum blues, itu masuk bawah obstetrik ya. Kita bawah dia joint venture management dengan psychiatric ya untuk postpartum atau dipanggil postpartum blues. Selepas bersalin tu dapat macam kemurungan. Itu benda-benda yang berlaku ya. Kenapa penting obstetrik ni? Kita rasa duk dengar banyak kes ginekologi. Obstetrik sangat penting sebab dia ni menentukan tahap kesihatan negara di sendiri. Maksudnya kalau kita tengok kita dekat obstetrik, kita akan diukur kepada kemampuan kita untuk mengelakkan kematian ibu-ibu bersalin. Itu sangat penting. Ibu bersalin sebelum bersalin ke, ibu yang meninggal sebelum bersalin atau pada masa mengandung, ibu yang meninggal masa bersalin akan dikira sebagai kita panggil indeks maternal mortality ni. Maternal mortality maksudnya indeks ibu yang mengandung yang meninggal masa mengandung atau bersalin, maka itu dikira indeks tahap kesihatan. Sangat dia kan ada audit, dia akan dicek kenapa ibu ni meninggal. Jadi saya rasa ini benda yang sangat bagus. So kita nak pastikan ibu-ibu ni terjaga sampai dia bersalin. Itu benda-benda yang kerajaan Malaysia masa ketika Kementerian Kesihatan buatlah. Masa saya kerja tu pernah satu ibu meninggal lepas bersalin. Dia bersalin okey, tapi dia ni sebab anak 10 lepas bersalin tu dia dapat pendarahan, postpartum hemorrhage ya, pendarahan lepas bersalin. Bila dia meninggal tu dia akan jadi isu sampai kena report ke Kementerian Kesihatan, sampai kena report ke peringkat negara, bukan peringkat negeri lagi dah. Kita akan bincang mesyuarat kenapa ibu ni meninggal, kita akan ambil tindakan kepada siapa yang terlibat. Itu benda-benda yang berlaku penting, indeks maternal mortality. Kalau boleh tak ada orang meninggal pun, itu benda targetnya meninggal sebab bersalin tadi. Tapi baru ni kita tengok ramai yang meninggal sebab COVID bersalin masa, ataupun dia meninggal kena COVID dan dia bersalin. Macam kita tengok yang kita tengok macam Siti Sarah, arwah Siti Sarah meninggal sebab dia pun COVID lah sebenarnya, tapi akhirnya kita tengok dia meninggal tu dikeluarkan baby dan meninggal lepas tu. Dah ramai kes ni banyak sekarang. Jadi dah tak boleh nak pakai, kita akan mencabarlah benda-benda ni, nak maintain tahap kesihatan dekat kita di tanda pandemik di sini sekarang masa ni ya. Okey. Dan untuk makluman tuan-tuan, kita ada 500,000 kelahiran setiap tahun dekat Malaysia. 500, hampir 500,000 orang, sekitar 500,000. Ya, 500,000 lebih kadang kurang sikit, tapi setiap tahun itulah kadar kelahiran kita dekat Malaysia. Maksudnya sangat tinggi tuan-tuan ya, 500,000 orang. Jadi maksudnya setiap beberapa minit tu ada baby bersalin dekat Malaysia. Jadi kalau ikutkan dulu ni orang bersalin ni tak ada doktor, ya, tak ada doktor. Zaman doktor ni masa ada zaman doktor je lah. Orang bersalin dulu, bersalin macam-macam cara. Kita fikir maksudnya. Tapi hebatnya kita tengok ilmu ni berkembang sangat hebat sampai kan bersalin sekarang ada doktor pakar tuan-tuan. Kan? Nak kena bayar mahal nak bersalin kan ni. Bayar kalau kau swasta hospital bersalin biasa pun 2-3 ribu, kalau Caesar lagi mahal. Maksudnya kita melihat kesungguhan manusia untuk menjaga maslahat atau maslahat untuk ibu-ibu yang bersalin, untuk ibu mengandung dan bersalin. Sangat penting sebenarnya. Alhamdulillah. Tapi kalau tengok dulu, kalau tuan-tuan tengoklah dekat Afrika contohnya, dekat Gurun Sahara tu, dekat Kenya sebagainya. Orang bersalin sendiri, tak ada orang tolong pun. Bersalin sendiri cuci sendiri, potong apa ni tali pusat sendiri, keluarkan uri ya, sampai dekat Afrika, sampai tahap tu tak ada orang tengok pun, dia sendiri keluar, baby keluar, lepas tu dia potong sendiri. Dan itu jadi kebiasaan dekat sana. Kalau kat sini memang dahsyat lah, jadi sangat dahsyat. Tapi Afrika tu biasa ya, tak ada doktor pun, tak ada orang, tak ada bidan pun, sambut sendiri je sambut ya. Ini bukan dia. Ini yang ejaannya salah ya. Ini sebab bila kita type ni auto saya dah memang buat datang ni, jadi dia jadi dating right. Okey. Zaman sebelum datang doktor, kita guna banyak bidan kampung. Ni typing error ya, bidan kampung. Jadi kita guna bidan kampung. Masalahnya itulah sistem yang ada zaman-zaman dulu. Mungkin sebelum merdeka kita tengok ramai orang akhirnya. Macam saya sendiri bersalin, bidan kampung sambut. Di zaman-zaman tu tahun 60-an, 50-an sebelum merdeka kita tengok ramai bersalin, bidan kampung je yang buat benda tu semua. Tapi kita akan bincang nanti apa masalah-masalah ni berlaku sampai sekarang ni akan ada kesan ni. Sebanyak bidan kampung ni sebenarnya menggunakan ilmu-ilmu dengan bantuan jin. Itu benda-benda yang kita tahu sebenarnya ada kesan dan kepanjang sampai sekarang. Wallahu a'lam. Kita akan tengok beberapa contoh kes kemudian ya, insya-Allah. Ada soalan ke nak tanya sebelum saya teruskan? Tak ada ya? Okay, right. Jadi kita tengok kes. Ini kes pertama. Saya buat approach macam ni lah. Sekarang saya ingat untuk start minggu ni saya akan buat approach. Saya akan cerita kes dan kita akan bincang kes ni dan kita akan tengok apa yang kaitan dengan medical. Itu nanti kita akan lebih mudah faham bila kita ada kes. Kalau tak ada kes susah sikit lah, tapi ada kes ni mudah insyaAllah. Ya. Jadi kes ni adalah kes pertama yang saya buat rujukan ni. Kes ni 4-5 tahun dulu lah. Saya tarikh saya tengok, saya akan record tu ada ya, nanti akan tunjuk. Tapi tarikh ni, kes ni berlaku dalam 4 tahun, 5 tahun dulu ya. Pesakit ni pesakit wanita Melayu, umur dia 31 juga macam tu.
30-31, dan dia ni daripada KL dari Seri Petani. Ya. Dan dia ni dah 3 kali gugur. 3 kali gugur ni maksudnya dia mengandung, lepas tu dia aborted, dia abortion, dia gugur. Baby ni, bayi kandungan tu gugur 3 kali sebelum tu. Ya. Masa jumpa saya tu dah gugur 3 kali lah. Jadi dia belum ada anak pun sebenarnya. Tak pernah ada anak lagi, dah 3 kali gugur tu. Kalau ONJ kita panggil para 0 plus 3 lah. 3 tu gugur. Kalau ada para tu, kalau 1 tu ada anak hidup. Macam putri. Maksud kosong tak ada anak hidup, ada 3 keguguran. Dan ketika jumpa saya tu, dia kata dia tak ada masalah perubatan. Muda lagi orang ni, perempuan ni, dia tak ada masalah perubatan. Dan dia tak ada buatlah pemisahan lanjut sangat sebab dia rasa macam benda tu, kata gugur, dia pun okey lah. Dia sambung lagi, dia macam biasa. Lepas dia cuci sebagainya tu, dia akan kembali macam biasa lah. Jadi ketika datang untuk ruqyah tu, kami di Pusat Ruqyah Hijrah memang macam tu, kita akan suruh baca ikrar. First patient datang first time, kita suruh baca ikrar. Ikrar ni kita panggil ikrar putus saka lah. Ikrar putus perjanjian. Dan bila baca tu dia menangis. Dia merespon lah. Jadi dia ada saka. Saka keturunan sikit. Ya. Saya tak cari lah saka ni belah mana tu, tak penting. Tapi dia ada jin saka dalam badan. Ya. Lepas tu kita ruqyah, kita baca ayat-ayat ruqyah untuk screening dan kita tengok lepas tu rupanya dia sakit. Poin-poin penting yang saya biasa buat untuk pesakit ni, saya ajar juga kepada mu'alis Ruqyah Hijrah. Poin-poin penting semua sakit sampai kaki. Itu memang menunjukkan ada gangguan dalam badan. Itu mungkin juga sihir. Ya, itu mungkin juga sihir. Dan lepas tu kita rawat lah, saya rawat dia, alhamdulillah dia hilang. Jadi dia datang beberapa kali untuk rawatan gangguan tadi. Ya. Jadi saya buat diagnosis masa tu, saya kata ni ada sihir dan juga ada saka. Jadi sihir itu mungkin datang sebab saka lah. Ya. Jadi dia datang beberapa kali untuk rawatan, alhamdulillah dia punya gangguan tu beres lah. Ya, beres tu. Ya. Ya. Dan tak lama lepas tu alhamdulillah rasanya lepas beberapa bulan, lepas tu dia mengandung sebenarnya. Dia mengandung, dia beritahu saya mengandung sebab saya dah pesan kat dia. Saya pesan kat dia, kata kalau mengandung nanti terus datang untuk ruqyah. Sebabnya saya duk suspek, sebab bila banyak kali kita tahu ada beberapa penyakit, nanti kita bincang ada beberapa penyakit berkaitan dengan senang gugur ni. Tapi kita boleh tengok dia ada gangguan, dia ada saka. So saya duk fikir, saya syak ada gangguan ni mengganggu kandungan tadi. So saya suruh kata kalau mengandung dia datang lepas ni. So alhamdulillah dia datang. Dia datang lepas dia mengandung, next mengandung kali keempat tu dia datang untuk ruqyah. Jadi masa tu sebab keadaan dia tu sangat sadu gugur. Saya buat jangkaan, saya kena kalau boleh buat datang ruqyah 2 minggu. 2 minggu sekali untuk selama beberapa bulan. First trimester dia panggil. Untuk bulan pertama, untuk first trimester 3 bulan pertama tu saya kata tolong datang 2 minggu sekali. Saya nak jaga kandungan ni, kita ruqyah supaya jangan ada gangguan. Ya. Alhamdulillah setiap kali datang saya ruqyah, ada gigi gangguan tu ada dan insya-Allah dia survive alhamdulillah. Lepas tu sampai bulan second trimester, 3 bulan kedua, dia makin sejarak, akan jadi macam sebulan sekali dan alhamdulillah kandungan dia stabil lah. Dia tak gugur sekat tu sampai dia lepas dekat 3 trimester tu dia dah okey. Saya rasa dia akhirnya dia bersalin, dia tak beritahu saya bersalin, dia tak datang lepas tu, dia kata dia dah bersalin. Dia datang jumpa saya 6 bulan lepas tu. 6 bulan lepas dia bersalin tu, dia bawa anak dia. Dan gambar tu ada, saya tak sempat nak upload, saya tak sempat masukkan. Tapi ditunjuk anak dia, betul ni baby yang kita ruqyah tu daripada dalam kandungan lagi, masya-Allah. Jadi alhamdulillah. Jadi maksudnya ini satu solution untuk keguguran berulang ni atau habitual abortion kita panggil dalam ONG ya. Dia selalu gugur. Dan masa gugur tu biasanya ada biasanya kita ada beberapa penyakit lah ya. Jadi kita bincang kepada masalah habitual abortion. Ke bawah. Okay. Jadi keguguran ni, kalau kita tengok keguguran ni biasanya kita tengok banyak berlaku. Dia biasa berlaku sebelum 24 minggu lah. 24 minggu ni dalam bagi 3 dan 8. Maksudnya kalau first and second trimester ataupun 3 bulan pertama, 3 bulan kedua ni biasa orang kalau ada masalah dengan gugur. Jadi, tapi kalau gugur dah 3 kali atau lebih, maka dikata habitual abortion, keguguran berulang-ulang. Jadi, dan dari segi prevalence atau dari segi kekerapan dia berlaku dalam setiap 100 pasangan tu ada satu lah kes macam ni yang selalu gugur berulang-ulang. Dan kita berubat doktor, kita ada beberapa faktor menyebabkan dia berulang gugur itulah. Ya, di antaranya umur kan lebih lanjut, tapi dia ni muda lagi tadi patient ni kan. Jadi memang dia ni umur lebih lanjut biasanya akan common lah kalau ada berlaku 50% tu berlaku juga keguguran ya. Satu lagi penyakit antiphospholipid syndrome. Ni kalau ikut penyakit ni dia senang beku, darah senang beku. Atau dia masalah kromosom atau genetik. Masalah genetik ni kan gugur. Allah takdirkan kadang-kadang siapa yang akan kita mengandung, dan kita selalu doa lah benda ni. Kita janganlah Allah teruskan kandungan tu kalau dia memang ada genetik problem. Jadi sebenarnya kadang Allah Maha Adil, alhamdulillah, kerana dia gugurkan kandungan ni sebelum kita bersalin pun lagi. Kadang-kadang baby ni tak normal.
setengah tu kepala apa ni, tak ada kepala, hening kepala. Itu benda-benda yang boleh berlaku dalam kandungan. Macam-macam boleh berlaku. Especially kalau orang yang ada gangguan. Itu pengalaman saya. Itu sekarang ni saya sebenarnya sangat mementingkan kalau pasien ada gangguan mengandung, saya kata tolonglah datang ruqyah. Dan ramai yang buat macam itu setakat ni, alhamdulillah. Dan respon sangat bagus. Jadi kita tengok, kita akan monitor dia sampai dia bersalin. Dan seronoknya bila bersalin selamat, alhamdulillah. Kita tengok benda-benda itu sangat beri. Sebab saya dulu kok kerja ONG, jadi kita tengok pasien selamat, tak gugur, tak ada masalah kandungan. Dan akhirnya bila baby ni lahir dan lepas 2-3 tahun kita tengok dia sihat, baby yang sihat. Tak jadi autism. Macam minggu lepas saya sebut pasal autism. Banyak ibu mengandung yang terkena gangguan. Jadi bila bersalin anak dapat anak yang tak berapa sihat. Contohnya autism lah, ADHD lah, abnormal ataupun budak-budak yang spastik lahir tak normal sebenarnya. Itu benda-benda boleh berlaku sebab ada gangguan dalam kandungan. Ya. Jadi sebab kalau ikut konsepnya, saya rasa jin ni kalau ikut kemampuannya sebab dia makhluk halus ni, dia kacau genetik pun. Itu kita kata tengok kalau berlaku keguguran kalau ibu mengandung. Kalau katakan antara sebab pentingnya kadang-kadang sebab anak itu sendiri tak normal. Dan kita harap itu satu bantuan daripada Allah Ta'ala. Kita tak gugur kan. Ramai orang tahu kaji setengah pesakit ni, rajin pula pergi kaji tengok genetik semua. Kalau ada genetik thalassemia tak boleh, okey gugur. Itu tak boleh sebenarnya. Kita tak boleh buat kerja itu tak boleh. Ya. Tak boleh digugurkan sendiri. Kita sebab tahu tak boleh. Kalau especially kalau dah masuk second trimester semua tu kan. Itu benda-benda yang tak boleh buat. Ya. Satu sebab lagi pangkal rahim lemah, ke bahagian bawah rahim tu tak kuat untuk tampung baby, dia akan gugur kadang-kadang. Itu berlaku juga ada kes macam tu. Ya. Ataupun saya cakap tadi baby tu tak normal lah. Dan kalau tak normal dia akan gugur sendiri. Dan pasien yang ada masa mengandung ada kencing manis ataupun ada masalah thyroid, ya. Hyper ke hypothyroid tu juga akan menyebabkan senang gugur baby. Ya. Atau dia ada masalah immunologi, immune system problem. Dia berlawan dengan baby itu sendiri. Mungkin dia punya apa ni, antibody daripada mak tadi attack balik baby, dia rasa macam dia benda asing. Dia akan boleh berlaku juga macam tu. Ya. Ini benda-benda yang agak common dalam keguguran lah. Jadi saya kata ini kalau ikut obstetrik ni, nanti saya akan sedarkan penyakit bawah obstetrik ni, dianya semua berkaitan daripada ibu mengandung sampai bersalin. Sampai bersalin. Kalau kita tengok nanti tak banyak sangat penyakit. Tak ada dah banyak penyakit yang sangat berat. Cuma nanti saya minta saya harap kita boleh share amalan-amalan ataupun bacaan-bacaan yang boleh membantu ibu yang mengandung supaya dia akan dapat kandungan yang baik dan dia akan bersalin dengan baik, insya-Allah. Itu yang ada, yang ulama-ulama atau yang jadi sunnah supaya kita ikut, supaya akan jadi kita akan dapat anak yang sihat. Target yang paling penting anak soleh dan soleha, insya-Allah. Itu benda-benda yang penting bagi kita mengandung ni. Ya. Okay, next slide kita tengok apakah masalah-masalah penyakit itu. Jadi saya tak bincang detail sebab ini semua itu tak apalah untuk doktor tahu. Tapi saya minta perawat-perawat, please kalau katakan ada kes-kes obstetrik macam ni, jangan tahan pesakit untuk pergi hospital. Jangan kata oh ni boleh ruqyah ni. Itu benda-benda nak kena faham. Ya, ada setengah penyakit dan berlaku dalam kandungan ni jadi emergency. Immediately kena pergi hospital. Tak boleh kita tahan dia. Contoh macam ni lah yang kita kan pendarahan ketika mengandung. Pendarahan ketika mengandung ni sangat serius. Jadi tak boleh tunggu. Macam pasien ni dia nak sama ada dia dah gugur ataupun dia nak gugur, kita panggil threatened abortion. Kalau kita tahu dia ada pendarahan tu, suruh pasien straight pergi hospital. Kalau pasien kita datang ruqyah, betul dia ada masalah ni, jangan tunggu. Jangan kata besok datang lagi ruqyah, itu mengundang penyakit. Kalau apa jadi nanti kita akan bertanggungjawab. Saya minta itu dikawal berhati-hatilah. Ya, kalau kata ada pasien macam tu, dia cerita dia ada turun darah. Sebab kalau bab obstetrik ni saya minta sangat pergi hospital. Refer kepada pakar. Itu bidang kepakaran obstetrik. Ya. Ada ectopic pregnancy. Macam contoh, pasien ni mengandung sakit 12 minggu awal atau first trimester tu. Dia sakit dekat bahagian bawah. Sakit sangat kuat. Ngilu sakit. Jadi jangan fikir tu jin pula. Kalau kata pasien tengah mengandung. Saya bimbang itu ectopic pregnancy. Ini sangat bahaya. Ectopic pregnancy ni, ya, ni ectopic. Dia ni mengandung di luar rahim. Ya. Mengandung luar rahim, tuan-tuan, kalau dipecah, masya-Allah, terjadi emergency, boleh meninggal sebab pecah dalam perut. Jadi itu benda-benda yang penting. Kalau pasien, dan kita siapa-siapa, kalau isteri ke, anak-anak ke, yang mengandung sebagainya, ada masalah macam ni, dan kena pastikan kalau sakit dalam awal-awal mengandung tu, ada kemungkinan untuk mengandung luar rahim. Dan kena dia ciri-ciri dia mengandung, dia dah putus, dia tak ada head datang. UPT buat ujian mengandung, dia positif, mengandung UPT positif, tapi dia sakit. Sakit tak berhenti. Dia kalau darah tak turun sikit pun, kerana darah turun sikit ataupun tak turun langsung. Itu kena hati-hati. Ya. Molar pregnancy. Itu pun molar pregnancy ni
dia mengandung tapi dia tak ada kandungan dalam batang perut dia sebenarnya. Itu benda-benda yang kita tengok kalau kan ada tumbuk darah, ya, tumbuk darah juga sikit. Placenta previa ni uri rendah, uri bawah. Ya. Uri bawah ni maksudnya kalau dia tak ada dekat Allah Taala sengaja tu, bila berlaku kesenyawaan dia tak sempat nak landing dekat bahagian atas rahim, dia landing dekat bawah-bawah, nak keluar tempat nak keluar. Jadi ini akan menyebabkan berlaku pendarahan sebab uri itu melekat dekat situ dan dia senang untuk berdarah. Ya. Jadi ini kena masuk hospital. Kalau type 3, type 4 biasa kita suruh masuk hospital lah, tak bagi duduk rumah pun. Ya. Jadi itu benda-benda yang jangan tunggu, jangan kita rasa macam kalau ruqyah ni boleh naik ke. Wallahu a'lam, mungkin kot, tapi saya rasa saya nak ambil risiko. Cadangkan kalau macam ni memang kena refer ke hospital. Ya. Placenta abruption ni dia placenta tercabut daripada rahim. Itu bukan turun darah. Itu kena hati-hati. Ya. Uterine rupture ni rahim pecah. Rahim pecah ni kalau emergency ke trauma jatuh ke apa, ada kemungkinan untuk rahim pecah. Ya. Uterine rupture. Ya. Jadi itu benda-benda yang kita tengok penting untuk kita hati-hatilah. Kalau mengandung je, kalau tumbuh darah ni benda yang penting. Jadi jangan ambil mudah, pergi cek, pergi jumpa doktor, ultrasound dan sebagainya. Kita tengok nanti kalau ada masalah kita akan buat rawatan yang sepatutnya lah, insya-Allah. Pendarahan lepas bersalin. Ini masalah yang yang bahaya sebabnya jadi kadang-kadang ibu-ibu dah balik lepas tu berdarah, ya, turun darah. Jadi tuan-tuan dan puan jangan juga tunggu. Kalau ibu ni dah masih dalam fasa pantang, 6 minggu tu, please, kalau dia turun darah lepas tu, tolong hantar hospital terus. Walaupun dia datang pusat ruqyah ke, datang jumpa kita untuk ruqyah. Saya cadangkan pergi dulu hospital. Kalau tak ada apa, doktor kata okey semua normal. Kalau nak datang ruqyah balik boleh lepas tu. Ya, saya cadangkan macam tu. Ya. Lepas tu komplikasi ketika mengandung ni adalah beberapa penyakit yang masa mengandung ni yang kita rasa macam ni boleh ditangani dengan baik, insya-Allah. Dan dia kalau dapat ruqyah pun okey. Yang ini tak bahaya nak ruqyah. Contohnya hyperemesis gravidarum. Ini penyakit dia tak tahan tu, muntah berterusan. Itu saya rasa boleh bantu dengan ruqyah. Sebabnya dia mungkin boleh kurang, bagi dia semangat, bagi dia motivation untuk ruqyah sini akan bagi kita semangat. Kalau ada gangguan pun dia akan datang masa ni jugalah. Ya. Jadi kita boleh bantu pesakit dengan ruqyah. Ya. Muntah berterusan itu boleh, insya-Allah. Anemia in pregnancy ini pun saya cadangkan juga boleh ruqyah. Tapi jangan lupa untuk ikut ubat doktor, jangan tinggal. Ya. Anemia ni kena ambil acid folic sebenarnya mungkin tak cukup. Zat ketika mengandung ni makan mungkin tak berapa selera sebagainya, maka dia akan jadi anemia. Boleh juga ruqyah, tapi saya rasa lepas tu nasihatkan pesakit untuk follow doktor punya ubat, vitamin dan sebagainya. Ya. Cervical incompetence ini benda-benda ni yang ini doktor lah. Kalau kita tengok tak sure tu, kita refer doktor. Ya. Sebagai komputer ni dia nanti masalah salin tu. Itu benda-benda yang doktor akan boleh access through ultrasound sebagainya. Itu kita tak ada nak check lah benda tu. Ya. Kalau bida-bida ada terror, yang malpresentation dan malposition. Ini kalau bidang kampung masih ada lah, sekarang ni pun dah tak ramai. Tapi kalau ikut nurse-nurse ramai yang kita ajar, kita panggil bidan terlatih ni, dia boleh buat, dia kan tahu. Macam kita doktor pun kita tahu. Dia ni, dia punya kedudukan baby tu macam mana. Dia bridge ke, dia transverse ke, kita boleh backsel, itu daripada perut. Dari perut kita boleh tahu. Dan saya tak nak galakkan perawat buat lah, kalau tak ada, bukan doktor jangan buat lah. Kita tak tahu. Tapi kalau dia jenis nampak-nampak pakai jin, tak tahulah. Itu bukan perawat biasa, itu perawat tu pakai jin, dia boleh baca, tengok je, ni anak ni bridge ni, anak ni transverse ni, itu jadi tak boleh lah. Yang tu kalau boleh kita elakkan buat diagnosis macam itulah. Ini kita serah pada orang yang expert. Multiple gestation ni, maksud itu twin, maksudnya kita dapat kembar dan sebagainya. Itu kadang-kadang bidan pandai, boleh check lah dengan tangan sebagainya. Kita boleh periksa. Penyakit lain, darah tinggi, kencing manis ketika mengandung. Ini kat common, dan kita tengok ibu kalau ada kencing manis, darah tinggi ni bahaya tuan-tuan. Dia boleh dapat eclampsia. Darah tinggi ni kalau masa mengandung boleh dapat sawan. Sawan tu bahaya, itu boleh meninggal sebab sawan. Baby pun meninggal, mak meninggal sekali, na'udzubillah. Jadi kena kontrol darah tinggi ni. Dan minta nasihat patient kalau darah tinggi tu ruqyah boleh nak ruqyah, tapi saya rasa kalau tinggi sangat make sure dia pergi klinik lah, pergi dapat rawatan. Sekarang nak ruqyah lepas tu boleh. Kencing manis ketika mengandung itu juga dia kena ada follow up dia. Kita kena buat MGTT sebagainya. Kita kena buat check blood sugar ketika mengandung. Ini penting sebab nanti kalau tak, anak tu mungkin akan meninggal dalam kandungan. Ataupun anak ni saiz dia akan jadi besar, nak bersalin susah. Ya. Itu kesan daripada kencing manis ketika mengandung. Satu lagi yang agak common, jangkitan kuman ketika mengandung. Ini kena jaga kesihatan. Jadi kita memang galakkan ibu-ibu yang mengandung ni supaya menjaga kesihatan perineum tu, dipanggil kita kena jaga kesihatan bahagian pelvic area ni kena bersih. Jangan biar ada kuman nanti dia akan naik masuk ke dalam sampai ke baby dalam kandungan. Masalah-masalah lain adalah masalah imunologi, masalah baby ni terbantut dalam kandungan. Ini ada juga pasien datang kes macam ni. Tapi saya banyak follow up kes sihir. Jadi kalau baby, kalau katakan pasien tu ada sihir mengandung,
Dan saya akan tengoklah, saya akan selalu nasihatkan kalau katakan dia baru pergi jumpa doktor, doktor kata dia punya baby tak cukup saiz ataupun air mentuban tu tak cukup, kurang. Itu saya akan nasihatkan ikut follow doktor. Ya, kita akan rukiah untuk sihir je. Yang lain tu follow doktor punya nasihat atau ikut apa yang doktor decide untuk sakitnya. Bersalin awal, ini benda-benda yang berlaku ya. Bersalin premature rupture membranes ni, dia bersalin pecah air untuban awal. Ini benda-benda emergency, kita pergi hospital terus ya. Labor dystocia ni bila mengandung, baby kadang terkehel sikit tak keluar. Itu semua tu kadang zaman-zaman dulu banyak, aku sekarang dah kurang. Kita dah memang kalau baby ni susah nak keluar ikut jalan biasa, kita akan operate lah, kita akan caesar ya. Cord problem ini semua emergency dengan caesar lah ya. Allahu. Faham ke ni? Okey. Boleh faham ya? Saya laju je tadi Ustaz ini sebab saya rasa macam tak banyak yang rukiah boleh buat rukiah untuk bantu untuk bantu benda-benda yang boleh, tapi saya rasa untuk yang lebih bagusnya banyak kes-kes obstetrik ini memang emergency. Jangan tunggu sebab kita nak jaga keselamatan, menjaga nyawa tu. Jadi kita kena tengok dia punya maslahat penting untuk pesakit ni, jangan tunggulah, kita kena follow. Sebabnya kita hospital ada semua fasiliti. Itu yang best tu kan, kalau kita ada ultrasound, ada boleh monitor baby punya heart rate sebagainya. Itu benda-benda yang boleh buat dekat hospital. Kita tak ada kemampuan tu, insya-Allah ya. Doktor ada soalan. Okey. Soalan di sana. Salam doktor, kalau pangkal rahim pendek, adakah punca akan keguguran setiap kali mengandung? Ada tak cara untuk selamatkan kandungan itu? Dia sebenarnya pangkal rahim pendek ni memang risiko untuk abortion lah. Itu satu sebab untuk risiko untuk abortion. Dan doktor ada kaedah. Cuba kalau kena bincang dengan doktor pakar, ya? Bukan doktor-doktor biasa. Dan kita boleh follow up dengan doktor pakar. Minta doktor biasa refer kepada doktor pakar. Once mengandung je, nak kena pergi jumpa doktor pakar. Ada method dia. Memang ada method dia. Ya, jadi saya tak explain di sini, tapi method tu ada, insya-Allah. Jadi kalau katakan follow up kes macam ni, jangan follow up sahaja dekat doktor biasa, kerana kita suka malas nak pergi jumpa pakar, ada bajet sikit. Tapi saya rasa penting untuk mengandung, kalau macam ni lah, ada kes macam ni, kena pergi jumpa doktor pakar lah. Kalau tak nak pergi kerajaan lambat, saya rasa kalau bab bersalin ni, saya cadangkan macam ni juga lah. Kalau kita, walaupun kita mampu untuk pergi hospital swasta, cuma dekat kerajaan ni lagi sistematik. Saya sebenarnya sebab saya kerja kerajaan, saya tahu hospital kerajaan atau klinik kerajaan kita follow up, dia punya cara follow up tu sistematik, sangat sistematik. Kalau ada masalah, dia ada SOP dia untuk mengandung kan. Jadi kita kena tengok kadang doktor kerajaan ni lagi prihatin sebab dia nak jaga tu. Dia nak jaga maternal mortality rate tadi. Dia tak nak ada orang meninggal, tak nak ada masalah baby meninggal tu, gugur dan sebagainya. Itu semua dimasuk dalam data ya, statistik ya. Jadi kalau macam tu cari pakar lah. Tapi masalah doktor kerajaan ni appointment lah. Memang susah, lambat, ramai orang. Jadi saya kalau kata aku nak pergi pakar, pergi swasta lah, aku nak cepat get opinion, apa yang boleh buat. Boleh bincang dengan doktor lah. Ya, jangan tunggu, jangan setakat pergi jumpa doktor biasa je. Kan doktor biasa kalau tak ada ONG background, dia susah. Ya, dia tak ada nak buat kat klinik pun. Dia kena pergi juga hospital, kes macam ni. Ya, boleh buat ya, pergi ke situ ya. Klinik, pergi ke jumpa pakar, boleh insya-Allah. Ada usaha. Ada soalan lagi? Tak ada ya? Okey, saya sambung sikit lagi. Saya tengok pergi next case. Ya, next case ni, case ni agak unik lah. Saya jadikan ini case sebab dia banyak mengajar saya tentang apakah masalah yang berlaku pada pesakit sihir. Dan dia kes ni sebenarnya kes panjang, tapi saya khas buat hari ini cerita-cerita berkaitan dengan obstetrik je lah. Tapi dia ni kes sihir yang sangat dahsyat. Dia ada sangkut, ada sihir dan merawat dia susah, dan saya banyak belajar daripada pasien ni, dan alhamdulillah sekarang ni dah kurang lah. Cuma dia belum dapat anak lagi. Tapi nak katakan alhamdulillah kita berjaya kurangkan saka dia, kurangkan sihir dia. Tapi saya belajar banyak daripada kes ni, insya-Allah ya. Jadi pesakit ni umur dalam sekitar 35 tahun daripada Putrajaya. Dia datang macam ni lah, masalah dia macam ni. Masalah dia dah kahwin, bukan kahwin 30 tahun, dia kahwin 10 tahun. Umur dia 30, saya salah ni, saya salah type ke, wallahu a'lam. 10 tahun, dia berkahwin 10 tahun. Ya. Belum mempunyai anak. Ya, dia tak ada anak masa tu, pernah mengandung sekali tapi gugur. Itu dia punya sejarah lah, sejarah kandungan. Kalau ikut sejarah kandungan obstetrik dia, kandungan yang itu sejarah dia. Dia kahwin 10 tahun, dia tak pernah ada anak lagi. Dia pernah mengandung sekali, gugur. Gugur awal-awal kandungan lah. Doktor, lain putus-putus Lain putus-putus Okey, ada soalan ni? Ada soalan ni? Ada soalan panjang ni, Dok. Okey, daripada Puan Nolaila Mat Tahir. Assalamualaikum, Alung Husaini. Saya second cousin you dari UiTM Dungun. Tabas dengan pengendalian majlis ilmu untuk ummah. Terima kasih. Saya dah 50 tahun dan haid saya masih dah nak putus. Sebab saya dapat last masa Ramadan lepas.
saya akui dalam usia pre-menopause ni saya berhadapan pelbagai masalah emosi due to hormone imbalance. Soalan saya satu, adakah benar kesan pre-menopause sebenarnya lebih buruk dari menopause itu sendiri? Yang kedua, how to cope dengan with all these irritating systems? Sorry again for many typing errors. Ada diabetes, dah ambil metformin 100 mg, 1000 mg, morning dan malam, mata pun dah tak apa nampak. Saya pun ada sakit badan yang sangat teruk. Masya Allah. Okay, terima kasih Along. Ni memang dua pupu lah sebut saya ni, dekat dengan insya-Allah. Jadi dah lama tak jumpa pun sebab PKP lagi dah tak jumpa kan, dah lama tak jumpa. Jadi minta sangat supaya check tu, pergi rawatan, pergi ruqyah. Sebabnya nampak macam gangguan kuat. Kita tahu pre-menopause ni memang ada simptom, ada sindrom dia, tapi kadang-kadang kita tengok dia memang teruk sikit, tapi insya-Allah kalau kita dah sampai menopause tu, lepas menopause tu lebih selesa lah, simptom tu kurang. Mesti ada juga simptom-simptom lagi dan simptom tu kurang. Dan saya tak berapa nak mencadangkan supaya ambil ubat banyak hormon boleh lah ambil, tapi dia benda temporary, banyak side effect pula, dan kena timbangkan antara side effect dengan benefit of the hormone, HRT sebagainya. Jadi agak susah juga lah, tapi kalau jumpa pakar dia kata suruh ambil HRT nak kurang. Tapi kalau ada gangguan, masalahnya dia tak membantu pun dengan HRT, dan kita kena buang gangguan tu dulu. Minta kalau ada masa ke balik Semban ke kan, daripada Terengganu, buat appointment lah, kita rawat, kita cuba tengok. Kalau ada gangguan kita rawat insya-Allah. Ya. Sebab dia macam sakit badan semua ni, ini benda-benda yang simptom yang sangat common, sinonim dengan gangguan. Ya. Dia tak boleh explain sakit badan tu. Kalau ikut pre-menopause ada juga simptom macam tu, tapi dia tak seteruk kita sakit badan sampai kita tak macam jam lah, tak boleh nak gerak. Macam satu lagi yang macam cakap tadi, diabetik ya. Metformin dah ambil 1000 mg, macam VD dose sangat kuat. Dia takut satu lagi kena jaga diabetik ni betul-betul. Saya rasa kalau ikut kena pergi jumpa doktor untuk adjust balik diabetik ni ya. Sebabnya kalau dah sampai 1000 mg metformin, saya cadangkan tukar ke injection. Jangan takut pasal injection. Injection ni kadang lagi baik daripada buat makan. Ya, terus tukar ke injection, IM, insulin, supaya kita boleh kontrol diabetes dengan baik. Sebab kan ada efek mata ni pun boleh ganggu sebab akan jadi cepat rosak. Yang minta sangat dua benda. Satu lagi anak autism lah. Anak autism tu pun rasanya nak kena check lah. Kalau ada masa kena usaha dia sungguh-sungguh. Dia tak boleh ambil benda ni, dia kena fokus. Sebab rawatan macam ni nak kena fokus. Dia medical juga. Dan kita jangan lupa untuk ruqyah, untuk benda-benda yang kita rasa boleh bantu dengan ruqyah. Saya rasa ini nak kena usaha lah. Both tu nak kena buat. Saya rasa untuk diabetes tu minta sangat kita ambil, tukar insulin lah, jangan ambil metformin. Dia tak boleh cover dah tu. Dah sampai 1000 mg tu takkan bantu sangat. Dan kita pada bimbang mata lah. Mata kita bimbang. Ya. So, sakit badan mungkin juga gangguan. Dan satu lagi autism tu, itu nak kena check. Ya, right? Itu nasihat saya lah. Okay, kita komunikasi dengan apa nanti boleh mesej Along lah, insyaAllah. Alright. Ada lagi soalan? Tak ada ya? So tadi saya rasa kita block stop tadi sampai dekat ni masalah penyakit obstetrik tadi kan. So, kita pergi next slide. Ya, kita pergi case tadi lah. Case tadi kita semasa nak cerita tadi kita jadi lain tak stabil. Okey. Pesakit ni wanita Melayu, 35 tahun, dan dia masalah tadi lah, dia kahwin 10 tahun dah, bukan 30, 10 tahun, dia belum ada anak, dia pernah mengandung sekali. Tapi simptom gangguan dia kuat. Jadi masa dia kita selalu mimpi ngeri ni, biasa ular, itu semua ada lah. Mimpi ular, mimpi hantu, mimpi hantu, semua ada lah. Kalau mimpi jatuh bangun, itu semua ada. Betul dia sakit badan berpindah-pindah, dia barang, dia masalah sombong suami isteri pun panas lah. Jadi ketika dia ruqyah tu, melepas ruqyah kita akan buat tu, baca ikrar, memang dia respon. Jadi sebenarnya dia baca ikrar tu dah cukup, tak payah nak baca ayat lain, dia respon, dah kena dia start menjerit, maka saya dah mula kena rawat. Ya. Tak payah tunggu baca ayat screening pun dia dah respon. Jadi kita tengok masa rawat tu sangat-sangat mencabar, sebab dia akan menjerit, dia akan berpusing-pusing, dia berhentak-hentak kaki, sebab itu benda-benda yang ni. Jadi yang saya pasti nak ikutkan, dia ada dua, both, dia ada saka, dia ada sihir. Ya. Dan ada banyak sesi dialog dengan jin. Masa tu awal-awal rawatan dulu saya memang banyak masa sikit, tapi saya tak nak bagi masa sangat dekat jin ni. Kalau kita tengok maklumat-maklumat jin ni
Takut tak boleh pakai, ya, tak berapa nak boleh pakai lah. Tak, rujukan tak boleh, rujukan sains lagi tak boleh. Jadi saya tak berapa pandang sangat, tapi saya ambil sebagai iktibar. Sebab nanti kita bila tengok kes macam ni, nanti kita tahu macam mana nak handle. Ya. Jadi ambil masa nak buat rawatan untuk dia ni kan. Alhamdulillah dia tinggal istiqamah datang jugalah, kerana seminggu sekali datang, ya. Dia pasti datang untuk buat rawatan. Dan makin kurang lah, tapi nak katakan ada banyak dapatan atau finding banyak daripada kes ni. Contoh ya, saya tengok ya, apa yang saya dapat daripada kes ni, dialog dengan jin ni, dan bila dialog dengan jin tuan-tuan, pastikan kita tu sahih, ya, sah, ataupun ada orang boleh sahkan. Kalau dialog dengan jin kita tak dapat nak sahkan, jangan percaya sangatlah, lagi tak ada percaya. Tapi kalau at least ada siapa yang boleh sahkan tu, mungkin kita boleh ambil sikit sebagai iktibar, ya. Dan ikut rawatan tu, bila jin bercakap ni, dia tengok, kalau jin beritahu ni, dia ada dua belah ibu ayah dia ada saka bidan ni, saka bidan kampung. Dia memang ada keturunan bidan kampung. Jadi memang agak mencabar, sebab saya ingat antara usaha saya masa tu nak buangkan dia punya saka bidan ni. Rupanya mak dia masih hidup, masih simpan lagi pisau untuk potong tali pusat tu masih ada dekat dia. Dan dia alhamdulillah dapat bawa benda tu, mak dia setuju untuk dibersihkan, mak dia setuju untuk rawat. Alhamdulillah mak dia pun dah kita rawat juga untuk nak pastikan saka tu tak ada, kan, kemampuan untuk dia berbidan tu tak boleh, dia pun dah tua mak dia pun, tapi nak katakan dia masih simpan pisau. Yang jadi isunya pisau tu masih ada dalam simpanan. Dan bila tanya balik dapat mana ibu bidan ni, dia kata jin tu beritahu dia datang ke jumpa aku kat hutan, tepi hutan tu, aku ajarlah dia cara nak berbidan, cara nak, so dia jadi tiba-tiba jadi, so kalau bidan kampung ni dia akan dapat skill tu bukan dengan training macam kita training diploma nursing semua tu untuk jadi bidan. Tak, dia betul dapat terus dia pandai. Imagine lah, pergi-pergi terus pandai, macam silat juga, pergi jumpa dengan tok guru ni, tepuk belakang terus pandai silat. Itu semua dengan bantuan jin, tuan-tuan. Jadi dengan bantuan jin. Jadi macam tu dia pandai jadi bidan, lama lah jadi bidan. Dan antara yang dia bidan tu dia sendirilah, cucu dia ni. Anak dia bidan sendiri, dia punya ni. Dan yang bidan sendiri dia ni sendirilah, dia bidan kan. Dengan bantuan nenek dia dulu. Nenek dia pun bidan. Maksudnya situlah Habib Salim ni. Jadi nak gambarkan benda tu berlaku lama lah. Jadi nak ikutkan, ilmu bidan ni sangat benda yang tu saya cakap tadi. Orang dulu semua pakai benda ni. Bidan ni sangat hidup zaman dulu sebab dia je yang boleh buat tu. Tak ada orang berani dengan darah semua ni. Bidan berani. Bidan berani kalau usik darah semua. Tapi yang sedihnya sebab dia pakai pembantu. Itu jadi isu. Dia pakai pembantu. Ada jin yang bantu dia untuk buat kerja-kerja bidan. Jadi kita tengok jin, dia satu lagi masalah pesakit ni, dia ada jin sihir dan dia hantar oleh bekas boyfriend dia. Jadi bila macam tu, dia setiap kali rukah dia akan keluar, aku yang hantar cakap ni, lepas tu dia akan sebut dia ni siapa yang promote semua, itu sebut. Tapi saya tak nak ambil pot sangatlah benda-benda tu sebab kita tak ada percaya. Tapi bila saya tanya nama lelaki ni, oh memang tu itu ex boyfriend dia. Itu benda-benda yang tengok bab perkahwinan ni sangat-sangat beri kesan. Sihir ni sangat common. Kalau especially bab perkahwinan, tak dapat kahwin tak jadi, tunang tu tak jadi kahwin, itu akan jadi berlaku sihir, ya. Jadi kita tengok sihir pun ada untuk pisahkan rumah tangga, ya, sihir untuk pisahkan rumah tangga sebenarnya. Jadi kita nak rawat sihir tu lagi, kita nak rawat saka tu lagi, saka ni sangat lama dan saka dia ni nak buang, ya, masya-Allah, ya. Dua-dua belah ni sangat keturunan Siam pula tu. Jadi sangat mencabarlah nak masa tu nak buang dua-dua ni lah. Dan alhamdulillah akhirnya dapat juga kurang lah, alhamdulillah, dapat kurangkan benda tu, insya-Allah. Jadi lepas tu kita tengok bila kena sihir rumah tangga macam tu, dia pun jadi susah nak buat hubungan kelamin dengan suami pun susah sebab banyak halangan. Jadi chances untuk nak mengandung lagi susah. Sebab sedangkan asal datang tadi untuk nak mengandung supaya dia dapat mengandung, tak dapat mengandung sebab itu pun diganggu, ya. Hubungan suami isteri pun jadi susah. Jadi dia susah nak mengandung lah. Itu cabaran-cabaran kalau kita tengok sihir dengan case infertility. Infertility kita akan bincang minggu depan. Banyak orang yang infertile, dia tak macam tak subur tapi tak sebenarnya, tapi ada gangguan. Kita kat klinik, kat hospital pun lah nak check, cari ini sebab-sebab. Tapi tak boleh juga jumpa, tak ada apa, sihat. Kita cakap dengan patient atau dengan pelanggan, dengan patient yang suami isteri. Saya kata tuan dan puan ni tak ada masalah apa, okey. Jadi bila kita check semua normal tapi tak mengandung juga. Ya kan, itu ada masalah gangguan. Itu benda-benda nak kena check. Jadi cabaran juga lah. Dan antara jin yang keluar, dan banyak keluar jin rawat tu, bagi kali tu, saya tengok ada antara jin yang keluar ni, satu jin lagi dia memang, dia sebenarnya jin ni, dia antara benda yang dia boleh buat yang dia sendiri beritahu, dia kata dia duduk dalam rahim. Duduk rahim tu macam mana? Sampaikan kalau ikut berumur ataupun dia punya tuan jin ni, dia cakap engkau duduk kat rahim kacau dia, jangan bagi dia mengandung.
Habis makanan apa? Jin kan minta dia punya makanan. Makanan kata kau makan tu darah haid, darah period tu kau makan. Saya makanan kau. Upah ada. Jadi jin ni buat kerja duduk dalam rahim. Makanan dia adalah darah haid, darah period. Dan kalau tengok patient macam ni, biasanya kitaran haid dia tak berapa normal lah. Dia tak banyak darah turun, 2-3 hari kering macam tu. Dan dia darah tu sikit sangat, kadang tak ada pun. Nak gambarkan dia darah sangat sikit, macam cadik je. Macam itu benda-benda yang kita tengok berlaku kalau patient datang cerita macam ni. Most likely kalau doktor pun most likely dia ada gangguan. Ya, ada gangguan jin sebab benda tu dia makan darah tu, darah kotor tu dia makanan dia. Itu sebab benda-benda macam ni ada faktor kadang-kadang sebab tak berlakunya atau tak dapat mengandung tu. Kadang-kadang sebab ni lah, ya, sebab gangguan dalam rahim ya. Dia duduk dalam rahim sebenarnya. Ataupun duduk sekitar area tu, dekat faraj, dekat pelvic area, dekat kawasan-kawasan tu. Dia akan cuba gagalkan persenyawaan. Nak dapat mengandung ni, sperm tadi yang daripada suami kena sampai dekat ovum. Dia sampai ke ovum, dia senyawa, baru dia akan landing dekat rahim, baru boleh mengandung. Ya? Jadi sepanjang proses tu dia boleh kacau. Ada jin yang akan claim betul, akulah yang makan sperm tu tadi. Kan? Dia lepas bersama dengan isteri dia, dia pergi makan sperm tu. Jadi habislah sperm tu, tak dapat nak bersenyawa dengan ovum. Jadi itu gambaran macam mana jin bekerja untuk menghalang jadi mengandung. Itu benda-benda yang dia boleh buat. Dia akan claim macam tu. Ataupun dia makan telur tu, makan ovum tu dia makan. Jadi bila ovum makan ni dah susah nak dapatkan ovum ni. Dia sebulan sekali tu dapatlah mungkin 2-3 ovum keluar daripada ovary ya. Tapi itu akan diganggu sampai kan susah nak mengandung ya. Itu kemampuan jin lah. Itu dia mampu untuk buat benda-benda tu. Sedangkan kita ultrasound pun nampak dia untuk jin, bagi dia nampaklah benda tu. Dia boleh makan ovum tu ya. Ataupun satu lagi kadang-kadang kita tengok dalam kes dia ni, kes pesakit ni lagi best sebab ada jin tu dia mengaku Pontianak. Saya insiden ni saya tak pernah lupa sebab Pontianak ni berlaku macam ni sebab masa saya rawat tu saya diteman oleh isteri saya, doktor kat bawah tu. Jadi dia naik atas sebab tak ada orang nak teman masa tu. Dia pun naik temankan saya, chaperonkan saya. Bila tengah-tengah periksa tu, ya, tengah-tengah periksa tekan tu, dia terkeluar cakap aku ni Pontianak. Pucat dekat muka isteri tengok sebab dengar tu dia kata Pontianak ni orang tengok hantu kan. Tapi sebenarnya jin lah, jemaah dia. Dia kata, bila tanya dia macam mana kau masuk? Aku masuk sebab dulu masa dia bersalin, nenek dia masukkan. Masa nenek dia tu ada pembantu masukkan Pontianak ni untuk mudah bersalin. Macam assisted delivery lah. Ya, dia assist delivery tu, dia mudahkan bersalin. Masalahnya dia duduk kekal kat dia dalam rahim dia sendiri. Maksud dia kekal dalam rahim patient. Dia lahir masa baby tu, jin tu dah masuk dalam badan dia. Imagine lah berpuluh tahun dah. Masa tu umur dah 30 lebih. Nak gambarkan dia boleh stick kekal dalam badan kita selagi kita tak buang dia. Macam tu kan. Jadi kalau ikut masa bidan dulu banyak guna. Rumusannya memang kalau ikut bidan-bidan kampung dulu biasanya pakai pembantu lah. Itu kita bimbang. Ada syarat-syarat yang dibuat oleh jin untuk bagi dia boleh jadi bidan. Ya, Allahu a'lam. Ada soalan? Tak ada. Okey. Tak ada soalan. Alhamdulillah saya sambung lagi. Right. Okay, next slide. Jadi saya nak sebutkan sini sebabnya banyak juga sebenarnya ketika saya senaraikan tadi banyak juga complication, penyakit-penyakit berkaitan dengan mengandung semua ni. Jadi kalau kita tengok insya-Allah lah saya sebut yang penting jaga amalan. Nanti saya bagikan senarai amalan-amalan untuk ibu hamil ketika atau untuk mudahkan bersalin supaya kita mengurangkan risiko lah, bantulah doktor untuk kurangkan risiko nak bersalin tu. Kadang-kadang tu kalau bersalin, kalau jadi doktor kat ONG ni memang stres lah. Saya dulu pernah kalau on call tu malam tak ada tidur sebab operation 5 seizure satu malam. Baru nak lelap aku panggil doktor emergency. Kerana patient tu datang daripada luar daerah daripada saya masa tu MO dekat Hospital Seremban. Jadi kerana patient daripada Tampin masa zaman tu, zaman saya jadi MO tu tak ada OT sangat, tak ada orang yang boleh buat seizure dekat district hospital. Sekarang dah mudah lah. Kalau ikut bilang semua tu dah ada pakar pun. Ya, zaman dulu tak ada. Jadi kalau nak bersalin, kalau ada kes quad prolapse ke, kalau ada kes baby distress ke apa semua, dia akan hantar dengan ambulans sampai di bawah tu turun naik, operate terus. Sampai tahap tu lah. Jadi kalau kita dalam OT tu kan, kalau straight, saya pernah straight 5 seizure tu, tadi nak keluar OT dan kadang pakai baju bedah tu dekat aircon sejuk kat OT saya tunggu baru nak siap nak keluar doktor ada satu kes lagi. Nah tunggulah dalam OT tu. Duduk dalam tu baju tak tukar, masing-masing pakai baju bedah, sambung lagi seizure ya. Yang penting nak keluarkan baby secepat mungkin. Jadi seizure ni sebenarnya bila kita seizure masya-Allah ya. Antara benda yang saya belajar lah seizure ni saya pesan doktor-doktor yang buat seizure kalau boleh baca surah Ikhlas insya-Allah. Ini pesanan saya. Surah Ikhlas sangat bagus untuk bantu kurangkan darah ya. Jadi masa tu kalau ikut seizure 5 minit keluar baby ya. Kita bila pakai bius doktor bius dah buat je bius dia dah tak rasa bawah. Patient baring letak kain zoom terus
Tak sampai 5 minit baby keluar. Itu memang target lah. Kita tapi nak bersihkan luka tu ambil masa. Itu ambil masa kerana setengah jam. Nak berhentikan darah semua kan. Jadi itu benda-benda yang akan mencabar lah. Jadi kita minta lah kalau ibu-ibu hamil ni galakkan dia orang. Kalau kita siapa nurses ke yang kerja dekat apa ni, antenatal ke semua. Jangan lupa terpesan ibu hamil untuk selain jaga kesihatan, jaga amalan. Bantu kita untuk kurangkan risiko mengandung dan bersalin, insya-Allah ya. Jadi banyakkan baca Quran. Jadi Quran ni kena baca, banyak sangat. Banyak orang baca, ialah baca amalan-amalan Fatihah, baca surah Maryam untuk mudahkan bersalin, insya-Allah ya. Atau baca maksurat je senang. Jadi maksurat ni sebab saya kalau ikut rawat itulah ayat maksurat. Maksurat ni benda saya akan tekankan selalu. Jadi kita boleh baca je maksurat pagi petang. Minta pada Allah untuk mudahkan kelahiran, dapat anak soleh sebagainya. So bila kita baca tu, insya-Allah baby dalam kandungan tu dengar vibration. Macam kita ruqyah lah, kita baca Quran tu. Di dalam badan pun boleh dengar. Agaknya menggigil daripada dengar kita baca ruqyah. Tapi baby pun dengar juga ya dalam kandungan. Jadi baby pun dengar. Bila kita baca Quran tu insya-Allah dengar. Kita zikir ya, zikir dan selawat sebagainya. Banyakkan solat sunat, solat hajat, solat duha dan lain kita buat solat-solat ni bagi kita ketenangan sebab penting untuk tenang, rehat masa mengandung sebab kita dapat nanti baby sihat ya, insya-Allah kita pun sihat nanti prepare untuk bersalin ya. Jadi kalau stres, banyak gangguan masa mengandung ni akan jadi masalah. Itu saya kata tadi bila mengandung ni ada gangguan, kena sihir dan sebagainya akan jadi masalah. Dan kita lawan insya-Allah benda ni. Kita lawan, kita pergi ruqyah, kita buat sendiri amalan-amalan untuk ruqyah diri sendiri. Ini dia panggil ruqyah mandiri ni ya. Ruqyah diri sendiri insya-Allah. Sambil itu aku cakap nurse dan doktor lah ya, jaga kesihatan, makan tambahan, bersenam, exercise pun kita buat. Dan kita buat aktiviti yang mengurangkan stres. Jangan stres sangat sebab dia ada efek kat baby juga. Dia ada efek macam mana pun stres ni. Jadi stres sebab apa? Sebab macam-macam atau stres sebab gangguan, itu semua gangguan jin ke sebagainya, itu pun stres juga. Dia akan beri kesan. Ya. Itu benda-benda yang berlaku. Jadi kita amalan-amalan untuk ibu hamil dan bersalin. Lepas tu kita ada doa-doa. Ini benda-benda yang selalu boleh baca. Ini doa-doa ni saya ambil daripada Quran dan insya-Allah benda bagus dibaca. Ini sebab saya buat dalam slide. Kalau tuan-puan download nanti doa ni boleh dibaca lah. Kita baca di surah Imran ayat 38 ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bihabli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik ya. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Lepas tu dalam surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa Nabi Ibrahim ya. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Ini doa Nabi Ibrahim. Dan surah Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini banyak orang baca doa ni dalam doa lepas solat kan. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati ya. Qurrata a'yun ya. Dan jadilah kami imam bagi orang yang bertakwa dan jadikan kami ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Furqan ayat 74. Ataupun Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, beri aku rizki Engkau seorang anak yang soleh ya, yang baik ya. Surah As-Saffat ayat 100. Hasbunallahu ni'mal wakil. Ini pun bagus dibaca. Cukuplah Allah jadi menolong kami dan Allah sebagai pelindung. Ini kalau nak bersalin kita banyak ulang ayat-ayat. Ya, insya-Allah minta Allah lindung kita daripada masalah-masalah ketika bersalin. Bersalin ni walaupun masa tu sangat pendek, tu laluan tu sangat sempit dan sangat pendek. Itulah yang paling risiko paling besar yang dilalui oleh baby dalam kandungan. Dia nak lalu pelvic itu. Dan memang keluar tu sekejap je, tapi dengan sakitnya semua tu akan ambil masa yang sangat-sangat rasa macam panjang tapi sakit tu sekejap. Itu sebabnya kalau ibu-ibu ni dia tak serik bersalin. Sakit tu sangat sakit tapi dia menghapuskan dosa dan sakit tu sebenarnya sekejap je tapi lepas tu akan kalau ikut dia akan bagi tenang, akan seronok bila tengok baby tu, dia akan hilang sakit tu. Hebatnya Allah bagi nikmat kepada orang perempuan yang segitu ya. Lepas tu surah Al-Imran ya. Ayat 173 dan surah Al-Anfal ayat 40 ya. Fa'alamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka ketahuilah bahawasanya Allah pelindungmu. Dialah sebaik pelindung dan sebaik penolong. Jadi kita pun hampir dekat sejam. Okey, jadi beberapa ayat yang saya suruh baca kalau nak bersalin. Kadang-kadang ayat ni guna juga untuk buat air susuh ya. Jadi kalau siapa yang nak buat sendiri air susuh pun boleh. Pakai je surah-surah ayat-ayat ni yang saya turun kat sini ya. Surah Fatihah, surah Al-Falaq, Al-Falaq, surah An-Nas, bin-Nas, ayat kursi ya. Lepas tu surah Al-Hash ni ayat ujung law anzalna hadzal Quran tu. Ini ayat ni saya guna untuk ruqyah juga ya. Internet tak stabil. Okey. Surah Yunus ayat 3 dan surah Al-Araf ayat 4. Ini ayat yang boleh digunakan untuk buat air susuh. Jadi siapa yang ada isteri ke, anak ke, menantu ke nak bersalin, buat sendiri je, tak payah jumpa ustaz ni. Boleh buat ni insya-Allah.
Ya, baca ni. Kalau nak cari ustaz payah. Saya dalam minggu ni ada 2-3 orang datang untuk minta air selusur buah Nur Sadin, yang patient-patient yang saya follow up Sadin, dan dia orang datang minta air selusur lah. Kita buat jugalah insya-Allah untuk mereka, minta Allah mudahkan dia Sadin insya-Allah, ya. Lepas tu saya ambil kes ni untuk jadi contoh penting di antara salah satu masalah atau penyakit lepas bersalin adalah bipolar psychosis atau pemeroyan ataupun postpartum blues tadi yang kita panggil istilah umum, ya. Jadi pesakit ni adalah yang saya rawat sendiri, ya. Pesakit ni wanita Melayu 28 tahun dari Subang. Dia ni anak kedua lah yang bersalin ni. Dia dah pernah bersalin sebelum ni tapi tak ada masalah. Kali kedua ni dia kena gangguan, ya. Gangguan emosi yang sangat teruk. Jadi dia masa tu baru 2 minggu bersalin. Anak kedua dia selalu mimpi, ya, jadi sedih, murung, depression teruk, kadang-kadang parat, ya. Nak pergi kerja, suami nak kerja dia akan menjerit-jerit, tak bagi suami kerja. Jadi kadang-kadang dia akan menjerit-jerit sampai keluar rumah, jiran tengok macam dia merau-rau lah, tak bagi suami kerja. Teruk sangat. Biasanya tak ada masalah, tapi kali ni dia kena sampaikan dia tak boleh bagi suami pergi kerja. Jadi masa datang tu saya suruh dia baca ikrar, alhamdulillah dia tak ada saka. Dia saka tak ada kat pasien ni. Dia baca ikrar elok je. Lepas tu baca ayat screening, maka dia akan sakit di semua poin dia. Yang kita periksa tu semua sakit. Dan ketika rukyah tu dia respon dan bercakap, ada jin keluar bercakap bahasa Indonesia, logat Indonesia. Jin ni alhamdulillah saya dapat Islamkan, dia keluar lah. Lepas tu tak ada, alhamdulillah. Jadi bila borak lepas rawatan tu, rupanya dia cerita, lepas dia bersalin tu, dia adalah tukang sapu dekat apartmen dia tu yang oper, dia ni Indon oper kat dia. Dia kata saya boleh urut lepas bersalin, dia kata. Kan? Jadi dia berurut tu, rupanya urut tu saya rasa dia pakai pembantu lah. Jadi kena hati-hati tuan-puan kalau pergi tukar urut, make sure jangan ada yang pakai pembantu lah. Pembantu ni maksudnya dia memang masukkan jin dalam badan. Itu jadi meroyan tu. Itu benda-benda yang kadang bercampur. Kalau tengok diagnosis medical, kita rasa macam dia psikosis, ya, macam dia tak normal lah, ataupun depression teruk sebagainya. Tapi saya rasa itu gangguan. Jadi kita boleh bezakan insya-Allah. Jadi ada faktor lah, kerana sampai kena kan ada banyak faktor. Dia pernah ada kemurungan, ataupun dia ada memang ada family history yang macam tu sama, ataupun ada sindrom. Ini translation ni tak tepat. Dia ada sindrom sebab tu ada masalah yang masalah macam premenstrual syndrome yang teruk masa tu. Kalau ada masalah tu dia akan juga mudah dapat untuk dapat postpartum blues, ya. Dan keadaan dia pressure ataupun tekanan kuat dari suami, dia kena abuse ke, dia kena di abuse macam mana, susah nak cakap bahasa apa, kita bukan seksa tapi macam dia kena abuse lah suami dia. Kehamilan yang tidak diingini, dia memang tak berapa ingin nak mengandung tu. Dia memang guna alkohol atau bahan ni menjadi susah dapat psikosis atau dapat postpartum blues. Dia ni susah sikit. Dia hormon, perubahan hormon dia tak tahan, ya, kalau ada perubahan hormon dalam badan, dan juga tekanan persekitaran. So alhamdulillah itu yang kita dapat bincang hari ini tentang obstetrik, ya, tentang obstetrik. Saya buka untuk soalan, siapa nak tanya apa-apa insya-Allah. Doktor, ada soalan lanjutan tadi yang daripada UIT Dungun tadi. Okey. Anak pun ada 2 orang autism ni. Could you please come here, buat sesi ruqyah kat sini, sebab with me there is about 30 over parents of autism children. Masya-Allah. Masya-Allah. Nah, memanglah kita kalau boleh, itu jadi benda yang bagus lah untuk buat. Cuma sekarang PKP ni agak susah nak bergerak, dan kita cubalah segera arrange insya-Allah. Kalau dapat tu kita boleh hantar tim lah ni. Ni Haji Amin kot dengan tim boleh buat sampai dekat sana. Boleh buat kot. Tapi itulah kita arrange lah kalau boleh, bukan masa PKP ni, kita buat lepas PKP insya-Allah. Penting untuk membantu, ya, autism ni, dan juga masalah-masalah lain, takut kaitan dengan sihir sebagainya. Ada soalan lagi, Min? Soalan seterusnya, salam doktor, macam mana kita nak tahu masa orang sedang mengurut tu dia ada pembantu? Dia kena tengok macam ni. Ada benda-benda yang kita perhatikan tu kawan ni. Dapatkan sejarah dia dulu. Cuba cek dulu. Sebab kita pergi, kan kita suka cek kadang-kadang. Pergi cek, survey, tanya-tanya orang. Sebabnya benda-benda ni kena buat. Kalau tukar urut ni, kalau dia purely urut dengan tenaga dia takkan urut ramai punya. Jarang boleh urut ramai. Kalau dia memang urut tu dengan tenaga. Tapi kalau dia urut tu, satu hari 20 orang akan pelik tu, mana dapat tenaga tu? Tenaga tu datang daripada pembantu biasanya. Itu satu cara nak tengok lah. Yang kedua nak kena istikharah lah. So nak pergi urut ni kena banyak-banyak serah minta pada Allah tunjuk.
kita minta pada Allah solat istikharah, tunjuk ini betul tak betul kita nak pergi. Tukar ni pakai gangguan, pakai sihir, pakai jin sebagainya. Itu benda-benda yang kita boleh minta Allah tunjuk. Tapi di antara ciri-ciri itulah, dia jenis orang yang kalau urut tu sangat kuat lah. Sangat kuat, bukan kuat. Satu dia boleh bertahan lama. Ya. Jadi itu yang kita tengok dia boleh buat urut lama, urut ramai orang. Satu hari berapa orang urut Syed? Adalah 20 orang. Dia tu, 20 itu lama ramai tu. Dia biasa urut 3-4 orang atau 5 orang tu dah maksimum. Sakit badan urut ni. Dan benda macam tu kita tengoklah kalau boleh jangan pergi orang macam tu lah, kita risau. Nak kata tuduh taklah, tapi ada kita ambil precaution. Ya. Kita ambil langkah-langkah berhati-hati. Tak nak nanti yang urut kita tu dengan jin masuk dalam badan. Allah. Ramai kena tu. Ada yang terdatang lepas urut, doktor sakit badan lepas urut. Lagi teruk daripada sebelum urut. Rupanya kita cek balik dalam badan penuh dengan gangguan. Itu benda-benda yang kita minta Allah jauhkan lah, insya-Allah. Ya, itu ciri-ciri ya. Ada lagi soalan? Ada yang tanya-tanya terus tak apa? Soalan chatbox saya tak ada dah. Ada ya? Siapa nak tanya direct pun okey. Ramai juga passion ya. Okey, boleh faham ya? Saya rasa tajuk ni tak usah sangat sebab ramai kalau perempuan dia tahulah apa ni obstetrik ni mengandung ni pengalaman untuk dia orang. Siapa yang nak ramai tu lagi banyak pengalaman. Tapi nak katakan itu cabaran-cabaran lah. Saya rasa antara yang common tadi gangguan masa mengandung yang kita risau. Yang saya duk stress pasal autism semua tu sebab dia ganggu masa mengandung. Jin masuk atau kena sihir masa mengandung. Saya baru dapat pasien baru ni. Seorang ni dia memang dia selama sebelum mengandung pun dia memang kena sihir teruk. Bila dia mengandung tu sangat dahsyat lah. Jadi anak dia bersalin anak dia ni anak perempuan tunggal. Dia ada 3 orang anak perempuan tengah. Dan dia memang daripada kecil dia macam autism, betul dengan kuat dengan gangguan. Autism plus gangguan. Jadi maksudnya sangat-sangat teruk lah. Maksudnya bila datang tu umur dah 15 tahun budak ni. Badan besar kan, dia makan tak boleh kontrol. Lepas tu dia perempuan, lepas tu saya tengok memang sabar lah. Ayah pula memang sibuk, engineer, kerja perotan. Dia biasa nak katakan, mak dia memang housewife, mak dia kena ganggu. Dia dengan anak sendiri tu tak boleh nak ngam. Sebab ada gangguan kuat, sihir sangat kuat. Jadi benda tu, dan rupa cek, rupanya mak dia kata masa mengandung memang dia ada gangguan kuat. Sebab dia masa sebelum mengandung mungkin dah ada masalah. Yang kesiannya, dia pergi rawatan. Dia pergi ruqyah, dia pergi rawatan Islam, dia pergi jumpa makcik ni dekat Gulangat rasanya. Kepada Gulangat dia kata. Tapi masalahnya dia pergi selalu semenjak kecil. Tapi tak ada apa yang keluar. Saya tengok, masya-Allah. Dia pergi rawatan betul tak betul pun saya tak nak sebut macam tu depan dia. Tapi nak katakan, adakah dia pergi rawatan tu tempat yang betul ke tak betul? Atau dia masukkan jin lagi supaya patient dia datang. Jadi kena hati-hati kalau pergi pusat rawatan. Yang jenis kita asyik terpergi nak ingat je pergi tempat tu. Nak pergi balik tempat tu. Itu benda-benda tu ada. Kita bimbang akan benda-benda sihir juga atas pesakit supaya pesakit datang. Kita kalau boleh tak nak pesakit datang. Kalau boleh tak pesakit sihat, jangan datang dah. Dia tak. Dah belas tahun. Imagine, dia kata, doktor saya buat rawatan ni, pergi kat makcik ni, dia kata, dah daripada kecil. Dah umur dia 15. Dan tengok jin penuh kat badan budak ni. Saya kata, macam mana? Saya jadi was-was. Dia kata, betul ke dia pergi ni? Pergi untuk rawatan ni betul ke tak betul? Wallahualam. Jadi kita minta hati-hati tuan-tuan. Kalau pergi rawatan, ciri-ciri. Saya akan buat satu slot nanti untuk ciri-ciri bomoh ni. Ciri-ciri ustaz macam dukun ataupun kita panggil istilahnya, dia macam ustaz tapi dia dukun sebenarnya. Menggunakan jin. Itu benda-benda yang betul soalan ni bagus. Dan kita tak tahu nak bezakan macam mana. Itu saya akan buat slot nanti kemudian insya-Allah. Kita supaya nanti bila kita pergi rawatan, kita tahu ni ustaz ni pakai jin. Dia memang pakai pembantu punya. Kan? Kita tahu macam tu insya-Allah. Itu benda-benda penting lah. Tapi ramai pasien kena. Seorang lagi saya ingat dulu, seorang doktor ni, senior saya dekat UKM. Dia akan pergi tiap minggu jumpa ustaz ni kat Meru. Maksudnya dia bayar tiap kali session tu, dia pergi dengan suami dia, tiap kali session tu 1,000 bayar untuk buat rawatan. Selama beberapa tahun. Sampai bila jumpa saya, dia macam tersedar. Dia kata, doktor, saya dah berapa tahun pergi jumpa orang ni. Dan saya keluarkan duit 1,000 setiap minggu. Sebulan 4,000. Dia memang mampu lah. Suami dia kerja. Suami dia millionaire. Dia kontraktor besar. Tapi saya kata membazir lah. Lepas tu dia datang rumah, pagar rumah lagi. Dia memang tak ada gimana lah, kena kontrol habis. Dia minta duit kat klinik, datang klinik minta duit, dia pun sign check bagi, dia minta 7,000 bagi check. Dia tak macam tak sedar. Itu pukau, itu sihir. Itu benda-benda. Dalam zaman sekarang ni, sihir bukan boleh buat biasa-biasa je. Dengan terapuan pun dah boleh kena sihir. Itu hati-hati tuan-tuan. Itu berlaku yang baru ni. Saya seorang baru ni berlaku. Dia kematian suami dah beberapa tahun. Dia memang agaknya menjaga suami sakit lepas habis dah. Ada orang kontak, dia over the phone dia bagi duit. Dengan sihir tadi bagi dah hampir 30,000. Kita rasa sihir ni sangat berluasa sampai tahap macam tu. Dan macam mana boleh percaya dekat dalam gitu. Dia boleh bagi ikut cakap lagi tu kata nak kahwin semua. Itu benda-benda yang kena hati-hati lah. Jadi saya pesan ni sebab ni benda-benda berlaku. Dan bila kita suruh report polis, dia pun jadi was-was nak report polis kita. Takut kan, jadi menjadi isu pula. Kadang-kadang satu benda sini dah keluar khabarnya kali. Tapi berlaku juga untuk orang yang percaya orang ajak kahwin. Ya kita dah memang
lama, single ke contoh tu ajak kahwin. Bila kita tengok dia target sebenarnya target duit sebenarnya. Wallahu a'lam. Itu hati-hati. Wallahu a'lam. Soalan lagi? Ada soalan susulan je ada. Last before I go, tadi lambat masuk meeting. Could you please share the recorded program for today at Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Boleh nanti saya mau record ni, saya belum tutup lagi. Tapi saya record lambat sikit lah sebab kita tersepas intro tadi, sikit per slide. Tapi cukup untuk kita uploadkan dalam, kita akan uploadkan dalam YouTube. Tengok channel Ruqyah Hijrah, saya upload dalam tu, ataupun tengok kat Facebook lah. Facebook saya. Saya ni. Saya akan uploadkan record ni insya-Allah. Dalam hari ni atau besok. Ada soalan lagi? Ni ramai perawat ni macam mana? Okey, semua sihat semua? Boleh-boleh? Ada kes-kes nak share ke apa? Nak tanya? Okey, Alhamdulillah. So, syukur Alhamdulillah. Tak ada apa. Kalau nak tanya direct pun boleh. Kalau tak nak type message. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Saya Syamuddin dari Kuantan. Masya Allah. Syam, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Tapi saya buruk sikit lah. Ni Doktor nak tanya, 2 hari yang sudah saya ada buat rawatan. Ibu, anak dia dengan mak dia ada gangguan. Jadi saya dah baca, tapi dia masih dah baca apa yang Doktor ajar tu. Semua dah okey. Kemudian dia masih lagi gatal-gatal. Jadi macam mana dia masih lagi apa tu? Adakah nak kena buat lagi ruqyah tu sebab baru sekali? Rasanya kena buat lagi. Syam, kena buat lagi insya-Allah. Sebabnya dia sekali ni tengoklah kalau kes teruk macam kita juga doktor jugalah. Kan sakit ni dah lama betul teruk, bila tu kita nak harap doktor bagi ubat result tu helok. Macam tak logik pula lah kan. Contoh sekarang ni ada penyakit yang kronik, jenis kronik, sakit kronik dia panggil. Kalau tak ambil ubat doktor tak jadi. Nak ambil ubat doktor tu lama, bertahun-tahun sakit kaki, tak elok elok. Tapi nak kata kan, tak ada benda yang magic ni yang sebutkan Allah Taala insya-Allah. Tapi usaha lagi Syam insya-Allah. Jangan risau. Cakap dengan patient. Doktor, yang tu saya dah tanya dia dah. Dia menurut apa yang doktor ajar saya, tanda-tanda ciri-ciri itu memang ada saka keturunan. Dia kata dia ada pocong, dia mimpi pocong dalam pukul 2. Jadi saya cuba untuk tawak, saya buat apa yang doktor cakap, spray air. Alhamdulillah, tapi dia punya kata-kata tu mesti ada lagi. Yang bermakna yang ciri-ciri tu memang ada bersabit lah. Boleh, cara nak monitor Syam, insya-Allah. Cara nak monitornya tengok ciri tu ada tak ada lah. Bila ciri tu tak ada insya-Allah okey, jangan risau. Bermakna ciri tu tak ada, maksud dia yang kali kedua lah. Kali kedua bila datang balik tengok macam mana lepas rawatan. Kalau dia kata makin baik, kalau kata makin baik, alhamdulillah sambung lagi rawatan. Bermakna saya kena buat lagi susulan lah doktor. Betul. Lepas tu kalau kata tak baik juga ataupun makin teruk, itu nak kena cadangkan jugalah, pergilah hospital sikit-sikit. Contoh kalau kata-kata ni mungkin boleh ambil ubat atau ambil ubat sapu. Dia ni doktor, saya dah tanya, dia dah cek doktor pakar semua sebab dia ayah dia tu kontraktor dan mak dia tu guru fizik. Memang diorang dah rawat dengan satu ustaz tu. Betul. So teruskan Syam insya-Allah. Jangan give up. Jangan putus asa insya-Allah. Insya-Allah Syam. Doakan saya doktor. Insya-Allah Syam, nampak sihat ni alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum doktor. Wassalamualaikum. Ada soalan lagi? Okey, semua sihat kita semua sihat alhamdulillah insya-Allah. So kita dah sejam lebih. Saya rasa okey Amin tak ada apa-apa nak tambah Amin? Haji Amin nak tambah? Tak ada. Tak ada. Insya-Allah. So syukur alhamdulillah. Itulah sebab kehadiran ni saya record kot sebenarnya, tapi saya jaranglah ambil gambar-gambar, tak perlu gambar-gambar ni. Insya-Allah kita minta ilmu yang bermanfaat ni akan dapat dikongsi untuk jadi panduan, untuk jadi amalan kan, untuk disebarkan kepada orang lain. Insya-Allah mana yang tak betul tu tegur saya, beritahu. Insya-Allah kita akan perbaiki. Dan saya harap semua keadaan sihat, Allah lindung insya-Allah dalam keadaan sekarang ni Covid yang makin teruk ni. Jadi untuk jaga diri, jaga kesihatan, amalkan cara hidup sihat, makan makanan-makanan yang bagus untuk jaga kesihatan insya-Allah ya. Quli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita sudahi dengan tasbih kifarah surah Al-Asr. Subhanallah subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.